Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman menzahirkan rasa gembira melihat ramai remaja dan pelajar Sabah menunjukkan minat dalam pengajian Al-Quran. Perkembangan positif itu juga dapat dilihat dengan pertambahan bilangan Ma'at Tafiz melahirkan lebih ramai generasi cakna Al-Quran. Tun Musa menyatakan demikian dalam perutusan sempena Majlis Penutupan Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Negeri 2025 di Wisma Muiz. Menurut beliau, generasi celik Al-Quran menjadi pemangkin kebangkitan kegemilangan Islam sebagai cara hidup yang komprehensif. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor dalam ucapannya berkata, kerajaan negeri komited meningkatkan pengajian Al-Quran di negeri ini. Antara usaha dirancang termasuk menambah kapasiti pengambilan pelajar Institut Tahfiz Negeri sehingga 300 pelajar. Qari Daerah Putatan Nashraf Idin Nahar dan Karyah Keningau Nadira Syazwani Sapari dinobat sebagai Johan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Negeri Sabah 2025. Tempat kedua dan ketiga qari masing-masing milik Muhammad Umar Jiman dari Kota Belud dan Abdullah Abdul Wahid dari Semporna. Manakala tempat kedua dan ketiga qariah pula dimenangi Wakil Putatan Pangeran Dayang Salia Awang Saleh dan Norasma Abdul Wahid dari Semporna. Hadiah kepada pemenang disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Gabungan Rakyat Sabah GRS menyasarkan untuk menawan semua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam Parlimen Tawau dan kelabakan pada PRU DUN Sabah ke-17. Pengurusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor yang juga Ketua Menteri Sabah yakin lebih banyak agenda besar dapat dilaksana pada masa akan datang. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan GRS Pakatan Harapan PH Plus pimpinannya mempunyai hala tuju yang jelas dan dibuktikan dengan pencapaian yang diraih sepanjang tempoh 4 tahun memerintah negeri. Mengenai pemilihan calon yang bakal mewakili GRS, Datuk Haji Ji berkata, buat masa ini keutamaan diberikan kepada penyelesaian masalah rakyat. Pemilihan itu, kita ada masa lagi beberapa lama ini. Tempoh kita akan berakhir pada bulan Oktober ataupun November. Dia punya, walaupun September, tetapi dia kira daripada permulaan kita mengadakan sidang DUN. So, sepatut berakhir awal bulan November. Datuk Haji Ji yang juga Presiden Gagasan Rakyat Sabah ditemui media pada sambutan Tahun Baharu Cina bersama anak merotai anjuran Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS di Dewan Terbuka Datuk Seri Najib Merotai. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri berusaha memastikan penduduk di kawasan DUN Merotai tidak ketinggalan dalam aspek pembangunan. 3.9 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan sebuah dewan serbaguna dan pemasangan lampu solar sepanjang jalan utama dari Kampung Jambatan Putih ke Kampung Sungai Udin tahun ini. Menurut Datuk Haji Ji, satu pekan baharu Merotai di Kijang Point akan dibuka dengan menempatkan 100 unit rumah 2 tingkat dan 16 unit kedai yang sudah siap dibina. Datuk Haji Ji turut mengumumkan kelulusan kawasan Tanah Rizab perkampungan bagi Kampung Iban dan Kampung Melati Burut. Isu bekalan air di kawasan ini juga akan diselesaikan tahun ini. Sementara itu, Presiden Parti Harapan Rakyat Tan Sri Liew Yun Fah berkata, penganjuran sambutan Tahun Baharu Cina Anak Merotai ini bagi meraihkan kebersamaan antara penduduk berbilang kaum di Merotai. Kira-kira 10,000 penduduk memeriahkan sambutan ini. Lebih 100 kanak-kanak di Putatan mendapat khidmat gunting rambut percuma menerusi program Kembali ke Sekolah. Program tersebut memudahkan ibu bapa mempersiapkan anak-anak yang memulakan sesi persekolahan hari ini. Program dirasmikan Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahelmi Yahya yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah. Turut disampaikan beg sekolah dan peralatan menulis. Ibu bapa yang ditemui melahirkan penghargaan di atas inisiatif ini. Terima kasih atas anjuran itu YB lah. Memudahkan, membantukan kepada anak-anak yang bersekolah lah. Membantu masyarakat lah, terutama kanak-kanak yang ingin ke sekolah ni banyak keperluan kan digunakan. Contohnya ekonomi ibu bapa yang tidak dapat menampung kan. Program ini diharap berterusan sebab salah satu dia akan mengurangkan beban parents. Kami tidak payah bergunting di tempat lain.
Sementara itu, Datuk Syahelmi menasihatkan ibu bapa agar merancang perjalanan ketika menghantar anak-anak ke sekolah. Kita nasihatkan untuk datang awal dan juga mengikut laluan yang mungkin pihak sekolah telah sediakan. Pastikan kereta diletak dalam keadaan yang selamat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Lahad Datu terus memperkukuh strategi operasi serta memperkasa sistem penguatkuasaan dan pemantauan kawalan keselamatan maritim di kawasan tersebut. Pengarahnya Komander Maritim Zulkifli Ali berkata, kerjasama bersama agensi keselamatan lain turut diperhebat bagi mempertahan perairan negara. Zulkifli menyatakan demikian selepas menjalankan pemantauan kawasan titik panas bersama media Sabah di perairan Kunak sempena 2 dekad Maritim Malaysia Zon Maritim Lahad Datu. Operasi bersepadu bersama PDRM, TDLM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Perikanan serta agensi-agensi lain membuktikan komitmen kami dalam mempertahankan perairan negara daripada sembarang ancaman. Sejak 2020 hingga 2024, Zon Maritim Lahad Datu telah melaksanakan 34,049 pemeriksaan dan 164 tangkapan melibatkan pelbagai kesalahan. Kerajaan negeri menyambut baik penganjuran pameran Tanong Cerita Rakyat Kita hasil kerjasama Argadian Art dan Galeri Seri Sabah. Antara karya dipamerkan termasuk Kisah Humi Nodun dan Naga Gunung Kinabalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berkata, pameran ini bukan sahaja memperlihatkan hasil kreatif anak seni tempatan, malah membentuk identiti negeri menerusi kisah rakyat sebagai warisan generasi akan datang. Beliau berucap merasmikan pameran Tanong Cerita Rakyat Kita 2025 di Balai Seni Lukis Sabah. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap 2 Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Alicia Sion. Pameran berlangsung sejak 13 Februari lalu hingga 6 April depan, dibuka kepada pengunjung bermula 6.30 petang hingga 10 malam. Tanong bermaksud cerita dalam bahasa Kadazan dianjurkan untuk meraih budaya negeri melalui cerita rakyat. Seramai 227 artis muda menyertai pameran ini dengan 229 karya seni dipamerkan. Imam mampu menjadi cerminan akhlak terbaik kepada umat Islam di negeri ini. Ini kerana mereka menjadi contoh teladan kepada pembentukan sahsia masyarakat yang berakhlak mulia dan bertakwa. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Jahid Jahim berkata, peranan imam bukan sekadar menjadi imam di masjid dan surau, malah mampu membentuk dan mengubah kepribadian ummah menerusi amalan dan kepribadian mulia. Beliau berucap dalam majlis penyerahan baju jubah imam-imam daerah kecil Tamparuli dan Kiulu 1446 Hijriah 2025 Masihi di Masjid Ubudiyah, Pekan Tamparuli. Datuk Jahid berkata imam juga bertanggungjawab dalam menjaga imej dan keterampilan diri sesuai dengan peranan dan kewibawaan mereka sebagai seorang yang berilmu dan berakhlak mulia serta dipandang mulia di kalangan umat Islam. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.